Hi guys, welcome back to my channel. So, lama tak buat video yang panjang yang bersama kawan-kawan yang sanggup meluangkan masa untuk buat video, ketawakan diorang. Tapi nak buat macam mana kan, PKPB ni macam mengganggu sedikit perjalanan hidup, jadual kerja, macam-macam tu lah. So, macam mana pun hari ni macam tiba-tiba nak buat video. Tak tahu video pasal apa, tapi something video yang ringkas dan sesuai pada pukul 1:30 pagi. So kalau kepada sesiapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalau yang nak like, nak komen, tunjukkan support korang kat abang. Untuk segmen tengah malam ni, abang panggil segmen Midnight Cravings, di mana kita akan berbual lah perkara-perkara yang serius sikit lah. Bukan serius pun, perkara-perkara yang tak kelakar macam dekat dalam video-video lain sebelum ni kan. Okey, untuk kali pertama ni, apa kali kita bercerita tentang kehidupan abang selama 5 bulan selepas diberhentikan kerja. Dekat mana cari duit, macam mana nak bayar bil, everything. Nak tak? Mungkin korang semua dah tahu kan macam mana abang kena berhenti kerja. Basically, bila kita dah tak ada mood nak kerja, kita just berserah je pada kodok dan kadar apa yang pihak syarikat nak buat kan. Since Januari pun macam orang kata nyala rasa nak bekerja tu dah tak ada. So macam bila diberhentikan pada April, hari terakhir bekerja pada 31 Mei, abang tak rasa apa dah. Macam okay, nak berhenti-berhentilah, I really don't care. Aku pun dah macam tak ada mood dengan kerja aku buat sekarang. So bila keputusan tu diterima dengan alasan COVID, syarikat tak buat duit dalam waktu-waktu sukan macam tu, okey lah, terima je lah, nak kata apa lagi kan. Tapi pada waktu tu memang tak ada rasa macam takut ke, menyesal ke, rasa macam apa-apa perasaan yang negatif. Maksudnya takut nak mulakan hidup baru ke, tak ada. Kita kena terima je keputusan tu dan move forward. Bolehkah aku survive? Macam mana aku nak hidup kan? Sedangkan bil-bil banyak ni, komitmen banyak ni. Tapi itulah orang kata, gamble je lah, nak buat macam mana lagi. Alhamdulillah lah, selepas 5 bulan dengan ada sedikit simpanan kan, abang boleh survive untuk hidup, I don't know, mungkin hingga hujung tahun. Which is memang itu keputusan abang lah untuk apa, tidak bekerja sehingga hujung tahun. So kalau nak kerja balik mungkin pada apa, tahun depan lah, 2021. Itu pun tak tahu lagi, mungkin bukan Januari, mungkin bukan Februari. So bila kita kena berhenti kerja, nak tak nak kita kena cari kerja lain, ataupun kena buat something untuk dapat duit. Bukan sebenarnya kena kerja atau kena cari kerja, maksudnya kita kena buat duit untuk hidup, untuk perut. So itu yang abang lakukan. Sebab bila dah tak nak kerja dengan orang buat masa ni, so kita kena buat something lah. So ada buat beberapa pekerjaan kan. Paling penting kita ambil lah kerja yang kita tahu. Maksudnya apa yang kepakaran kita pernah buat, kita teruskan lah. So macam abang buat editor buku kat syarikat lama, dan abang teruskan orang kata kerja tu dengan ambil freelance. So itulah cara nak dapatkan duit kan. Begitu juga macam mana bantuan-bantuan daripada kerajaan tu kita ambil lah, macam daripada Pekeso, daripada iLestari KWSP tu, keluarkanlah sikit duit apa, duit akaun 2 1 macam tu lah. Abang ada jual perkasam, ada jual bunga, macam-macam lah kerja kita buat kan. Tapi itu semua kerja yang mengembirakan, something yang abang minat. Paling berbeza selain daripada dah tak ada dengan time kerja, waktu kerja 9-5 macam tu kan, yang paling abang rasa adalah otak kita ni macam
tenang. Maksudnya tak ada tekanan kerja, tak ada pressure daripada office kan. So secara tidak langsung macam tekanan darah tinggi pun tak ada. Betul. Maksudnya kita tak ada fikir apa-apa kan. Kita tenang aja. Kita fikir macam bangun tidur, aku nak cari duit untuk makan, aku nak cari duit untuk bayar bil. Okay, selain tu, bila kena berhenti kerja ni macam abang dapat luangkan masa lebih dengan family. Maksudnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Bapa abang kena stroke pada 29 hari bulan 2 tahun 24 tu. So dia memang tak nak gerak, tak ada buat apa kan. So memang abang terpaksa tengok dia 24 jam lah. Bukan 24 jam, maksudnya kena sentiasa pantau keadaan dia setiap hari kan. So daripada situ, macam orang kata, bila dia berhentikan kerja pada masa yang lebih kurang sama dengan kesihatan abah, dia macam blessing in disguise lah kan. Dia berhentikan kerja tapi at the same time aku ada masa untuk diluangkan dengan family. Macam tu. So nak rasa menyesalkan dia berhenti kerja, tak ada. Memang tak ada langsung, sebab tahu benda-benda positif tu akan ada pada masa-masa akan datang dengan family. Dah tak stress. Macam tu lah. Of course lah, macam tekanan tu kadang-kadang adalah tekanan duit. Cukup ke duit bulan ni? Cukup ke aku nak bayar bil-bil bulan ni kan? Tapi at the same time, tekanan tu tidak kuat atau seteruk yang dialami semasa bekerja, which is setiap hari kau memang diikat dengan jadual tu, dengan kerja tu untuk beberapa tahun. Tapi bila dah tak ada kerja, bila orang kata jobless, secara tidak langsung tekanan tu dah tak ada. Maksudnya aku boleh dapat duit pada bila-bila masa je. Kalau aku rajin, aku ada duit. Kalau aku tak rajin, aku tak ada duit. Macam tu lah. Simple macam tu. Bila kau tak ada kerja, kau kena terima hakikat hidup kau adalah untuk hari ni atau seminggu ke hadapan. Bukan cerita pasal nak kumpul duit untuk masa depan ke, kumpul duit nak enjoy ke, no. So kepada macam kawan-kawan yang diberhentikan kerja ke, dipaksa berhenti ke, terpaksa berhenti ke, abang nasihatkan jangan takut lah. Maksudnya just go with the flow. Kalau dah tak jodoh kau dekat syarikat tu, tak adalah jodoh tu. Maksudnya move on. Cekalkan hati, kuatkan keimanan, kuatkan hati kan. Just go. Kerana kita kena berpegang pada rezeki tu ada di mana-mana. Trust me. Lagi satu, takkan bila kau tak ada kerja dalam masa 6 bulan atau 5 bulan ke atau setahun, engkau akan tak ada kerja untuk selama-lamanya. Takkan. Satu hari nanti, kalau kita ada effort, InsyaAllah kerja tu akan datang kepada kita. Waktu sekarang memang sukar nak cakap dengan macam-macam unsur-unsur luar. Tapi one day, kalau kita buat effort, ada usaha sikit, benda tu tak mustahil. Dan kita bangunkanlah diri kita semula. Bangkit orang kata kan. Bangkit. So kesimpulannya, diberhentikan kerja bukanlah sesuatu yang negatif, yang perlu kita takutkan, yang perlu kita risaukan. Kita kena gunakan peluang-peluang yang ada untuk kita. Contohnya macam bantuan-bantuan yang ada untuk kita, kita gunakan. Sebab trust me guys, bantuan-bantuan yang ada kat luar tu, kalau kau tak kerja selama 6 bulan pun, kau akan boleh gunakan duit tu untuk belanja harian, belanja bulanan. Sebab banyak. Abang takkan beritahu numbers kat sini, sebab itu semua korang boleh cari dekat internet kan. Tapi jangan risau, rezeki ada di mana-mana. Okey, nampaknya itu saja orang kata video pertama kita, bercerita sedikit sebanyak macam mana abang survive, abang hadapi proses diberhentikan kerja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen, tanya macam mana untuk lebih detail kan. InsyaAllah kalau abang tahu, abang akan jawab. Okay guys, thanks for your support. Please like, follow, share, subscribe, komen kepada semua post-post abang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada mungkin hari esok
Mungkin 2 hari lagi dalam topik-topik yang lain pula. Yang pasti midnight cravings tengah malam pukul 1 ke atas. Have a great sleep guys.